إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال ويسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا والحمد لله رب العالمين. Pertamanya saya muliakan jawatankuasa penganjur kuliah kita dan seluruh muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang dapat menyertai pengajian kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita merapatkan setinggi rasa syukur atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama sekali lagi secara online selepas beberapa tempoh masa yang mungkin agak panjang kita tak dapat bersama atas keuzuran khususnya di pihak saya. Kita bersyukur pada malam ni kita dapat bersama untuk kita meneruskan pengajian di dalam kitab Fiqh Haji yang kita berhenti dalam pertemuan yang lepas kepada perbincangan berkenaan dengan perbezaan solat antara lelaki dan juga perempuan. Walaupun perbincangan tersebut pada asasnya, saya ulang sedikit, tidak ada perbezaan yang ketara berkenaan dengan perkara tersebut, walaupun ulama berselisih pendapat kerana Nabi SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu diperintahkan untuk hal keadaannya solat seperti mana kamu melihat aku solat. Maka Nabi SAW solat seperti mana asasnya bagi seorang lelaki. Dan juga ada beberapa dalil yang menjadi perbincangan ulama berkenaan dengan perbezaan tersebut. Tetapi apa yang kita sedia amalkan berdasarkan pada pandangan mazhab Syafi'i merupakan perkara yang kita ikuti, dan itu ada asas-asasnya dan juga perihal adab-adabnya yang tersendiri. Adapun kita lihat kalau perkara itu ditekuni, memang ada perbezaan pendapat ulama kerana ada perbincangan berkenaan dengan dalil tersebut, khususnya melibatkan contohnya solat berjamaah, imam lelaki berada di hadapan, imam perempuan berada di dalam saf yang sama, menegur tuan imam bagi orang lelaki berbeza dengan orang perempuan sebagai contoh. Baik, insyaAllah pada malam ni kita akan kembali menyambung kepada seperti mana yang ada pada skrin tuan-tuan sekalian berkenaan dengan perkara yang membatalkan sembahyang. Ini perkara yang sangat penting sebenarnya. Ini perkara yang sangat penting. Bila mana kita lihat berkenaan dengan perkara yang membatalkan sembahyang, kadang-kadang sebahagian daripada kita menyangka bahawa perkara tersebut boleh diambil mudah berkenaan dengan perkara itu, tetapi nyata sekali bila kita perhalusi satu persatu dan bila melihat keadaan umat, sebenarnya masih lagi ramai orang yang mungkin tidak tahu ataupun terlepas pandang ataupun memang tak pernah belajar berkenaan dengan perkara tersebut, sehingga mereka solat dalam keadaan mereka menyangka bahawa solat mereka tepat ataupun kita katakan sah pada keadaan tersebut. Contoh paling mudah yang boleh saya bawakan di sini, isu berkenaan dengan orang lelaki yang solat apabila terzahir auratnya, terzahir aurahnya, apabila sujud sebagai contoh ataupun rukuk, masih lagi ramai dan boleh disebutkan kalau setiap hari pergi masjid yang berbeza mesti ada perkara tersebut berlaku. Jadi ini perkara yang sangat penting untuk diperhalusi supaya kita dapat tahu bahawa amalan kita ini yang mungkin sangkaan kita telah pun baik, tetapi sebenarnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla kerana perkara asasnya iaitu sah dan juga batalnya kita langgar. Jadi jangan ambil mudah berkenaan dengan perkara ni. Termasuk juga dari sudut tarbiyah, saya nak tambah sikit di situ. Kalau melibatkan anak-anak kita yang masih lagi dalam proses belajar, masih lagi dalam proses kita katakan sebagai contoh masih lagi di tarbiyah, masih lagi kecil, walaupun mungkin mereka baru lagi kita sebutkan solat dalam keadaan yang mungkin ada masih lagi main-main macam tu sebagai contoh dalam bahasa yang mudah, tapi latih mereka, bagi tahu solat seperti ini batal, solat seperti ini sah sebagai contoh, supaya menjadi kebiasaan. Kerana kita risau takut-takut perkara itu tidak dibetulkan selepas daripada mereka sehingga mereka dewasa, kerana perkara itu menjadi luput bagi mereka untuk mereka faham. So ini benda yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Baik,
Kalau lihat berdasarkan kepada kitab kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang membatalkan sembahyang disebutkan oleh pengarang, sembahyang menjadi batal apabila seseorang yang bersembahyang melakukan salah satu daripada perkara tersebut. Jangan salah faham, maksudnya salah satu. Bukan semua jadi baru batal. Kadang-kadang ada orang dia tak faham seperti mana yang kita sebutkan. Salah satu daripada perkara ini batal, maka batal. Macam juga kita bahaskan sebelum ini, kalau rukun tersebut tidak terlaksana, maka solat kita akan jadi batal. Okey, maksudnya salah satu daripada rukun, bukan rukun yang lain semua sekali tak sempurna. Salah satu daripada rukun tak sempurna, maka solat kita itu tidak sah. Contoh suratul Fatihah. Bacaan suratul Fatihah itu ada 10 syarat sebagai contoh. Ke-10 syarat itu perlu sempurna supaya rukun Fatihah itu sempurna. Okey, jadi ini perkara yang sangat penting. Maka pengarang kita letakkan di sini pertama adalah bercakap dengan sengaja. Dalam kitab kita, kalau tuan-tuan yang ada kitab, pengarang kita letakkan 9 perkara yang membatalkan sembahyang. Tapi kalau tengok dalam kitab-kitab lain, antaranya kitab dalam Safinatun Najah, disebutkan ada 14 perkara. Dia sebenarnya ada pendetilan di situ. Nanti kalau yang tak ada dalam kitab, saya akan huraikan dalam keadaan yang berbeza. Maksudnya tambahan maklumat tersebut. Pertama, kita lihat dulu daripada kitab, bercakap dengan sengaja. Dalam solat sunat ataupun solat fardu, asalkan namanya solat, maka bercakap dengan sengaja, maka ia membatalkan solat. Kata pengarang di sini, maksudnya ialah selain daripada Al-Quran, selain daripada zikir dan juga doa. Kerana apa ada 3 perkara ni? Sebab 3 perkara inilah elemennya di dalam bacaan dalam solat itu. Adanya Al-Quran, iaitu yang wajibnya kita wajib untuk baca suratul Fatihah. Contoh, itu dalam Al-Quran. Kemudian itu adalah Al-Quran. Seterusnya kita baca surah. Itu sahaja Al-Quran. Semasa qiyam sahaja kita baca Al-Quran pada asasnya. Rokok, sujud, kita tak baca Al-Quran, tuan-tuan. Rokok, sujud, kita tak baca Al-Quran. Sebab itu sebahagian ulama menyatakan bahawa rukun yang paling besar untuk diperkasakan adalah qiyam. Kerana pada waktu qiyam tersebut, bacaannya adalah bacaan Al-Quran. Yang lain hanya ada zikir dan juga doa. Jadi itu sebahagian ulama sebut. Maka bercakap selain daripada Al-Quran, zikir dan juga doa, maka ia membatalkan solat. Ada hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, seperti mana dalam skrin kita, meriwayatkan bahawa Zaid bin Al-Qam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mereka sebutkan bahawa kami dahulunya bercakap di dalam sembahyang. Ini maksudnya sebelum hukum ini turun. Seorang daripada kami bercakap berkenaan dengan hajatnya kepada saudaranya, sehingga Allah menurunkan ayat yang bermaksud, peliharalah kamu semua sembahyang, peliharalah kamu semua sembahyang kamu, dan sembahyang wusta, iaitu sembahyang menurut setengah ulama sebutkan sembahyang asar. Allah Ta'ala suruh pelihara perkara tersebut, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan sembahyang kamu itu dengan hal keadaan yang khusyuk. Ini disebutkan dalam suratul Baqarah. Dengan turunnya ayat ini, kami diperintahkan, kata sahabat ini, menerangkan hadis ini, supaya diam, dengan maksud tidak boleh bercakap-cakap selain daripada Al-Quran, selain daripada zikir dan juga doa yang disyariatkan, maka ia tak dibenarkan. Okay? Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Muawiyah bin Hakim As-Sulami. Nabi SAW telah menegurnya setelah dia mendoakan kebaikan untuk orang bersin ketika dalam sembahyang. Dan dengan sabda baginda Nabi, sesungguhnya sembahyang ini tidak sesuai dimasuki oleh sesuatu daripada percakapan manusia. Sesungguhnya ia hanyalah untuk tasbih, takbir dan juga bacaan Al-Quran. Nampak? Ini dalil yang dibahaskan ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i untuk menentukan bahawa kita bercakap selain daripada Al-Quran, zikir dan juga doa, perkara itu membatalkan solat. Pengarang letakkan contoh di situ, percakapan yang dikira membatalkan sembahyang ialah percakapan yang terdiri daripada 2 huruf. Ini kena faham sungguh-sungguh. Perkara yang bercakap dengan 2 huruf atau lebih sekalipun tidak difahami maknanya, dan juga perkataan dari 1 huruf yang difahami maknanya, seperti mana kalimah qi, contoh. Tengok dalam pengarang letak. Qi yang memberi makna perintah supaya pelihara, berjaga-jaga. Contoh, walaupun dalam bahasa kita tak ada lah 1 huruf tu, qi tu. Tapi dalam bahasa Arab ada. Seterusnya, ai, untuk memberikan kesedaran. Di situ, sedarlah. Dan fi disebutkan situ. Kalau kita sebut perkataan 1 huruf yang memberi makna, maka kita sebutkan
batal sembahyang orang tersebut. Kalau dalam bahasa kita, kita sebut di contoh, maka solat kita batal. Okay, solat kita batal. Sekiranya dia bercakap kerana terlupa bahawa dia dalam keadaan bersembahyang atau dia jahil berhubung dengan pengharamannya disebabkan baru mengenal Islam, nampak di situ ada huraian di situ, maka dia dimaafkan dengan syarat percakapan itu percakapan yang terlalu sedikit, yang tidak melebihi hal keadaannya. Ulama letakkan syarat di situ sebagai yang sebut 6 perkataan. Okay, maksudnya dia terlupa langsung, dia bercakap dalam kepalanya macam-macam, dia fikir dia tercakap pada ketika itu, maka hal keadaannya solatnya tidak batal. Jadi kita buat khulasah di sini, ataupun kita buat kesimpulan di sini, masalah berkenaan dengan bercakap dengan sengaja dengan 2 huruf ataupun 1 huruf yang difahami, menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, jika dilaksanakan secara sengaja, solat itu batal. Okey, solat itu batal. Ada huraian juga dalam kitab yang lain, jika dia lupa dan tidak tahu hukum haramnya, termasuk juga yang disebutkan tadi, dan dia baru belajar, yang berada dalam keadaan baru belajar, ia dimaafkan. Sebagian ulama sebut 4 perkataan, sebagian ulama sebutkan 6 perkataan. Okey. Tetapi kalau sekiranya melibatkan perkara-perkara yang zikir ataupun respon kepada ayat dalam Al-Quran yang dibaca oleh imam ataupun dibaca oleh kita, maka ia dibenarkan. Memang ia menjadi satu hukum yang sunat. Contoh, kalau imam kita mendengar imam baca alaihissallahu biahkamil hakimin, kan dalam surah At-Tin tersebut, kita menjawab bala nahnu ala zalika minasyahidin. Imam baca sabbihi isma rabbikal a'la, kita baca subhana rabbiyal a'la. Sebenarnya itu boleh, itu sunat. Sebenarnya itu sunat. Bila imam membaca ayat-ayat berkenaan dengan syurga, kita memohon untuk syurga. Bila imam membaca ayat berkenaan dengan balak neraka sebagai contoh, maka kita mohon untuk dijauhkan daripada perkara tersebut. Itu dibenarkan. Itu melibatkan kita sebutkan doa. Contoh yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, ini ada tambahan maklumat, sunat membaca alhamdulillah dengan kadar perlahan bagi orang yang bersin ketika dalam solat. Walau bagaimanapun, jika dia mengucapkan ketika membaca surah Al-Fatihah, ia menganggapnya untuk memutuskan bacaan. Okay? Ada ulama berpendapat, kalau sekiranya kita bersin, kita baca alhamdulillah secara perlahan, maka ia dibenarkan. Tetapi kalau sekiranya sedang baca surah Fatihah, kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kita bersin, mesti kita ulang balik, sebab itu termasuk dengan zikir yang asing, tapi dia tak batal sembahyang. Maksudnya kena baca bismillah balik. Ini kalau ada yang terlupa, kita dah mengaji dulu dalam syarat suratul Fatihah, mesti dibaca secara berturut-turut dan tidak boleh ada zikir yang asing, perkataan yang asing yang masuk di dalam bacaan tersebut. Jadi perlu diulang semula daripada bismillah. Okey? So kita dah sebut alhamdulillah pada tempat yang lain. Ada perbincangannya juga di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika orang tua, iaitu ibu dan ayah, ini tambahan maklumat dalam kitab kita ada, so memang ringkas, ini saya tambah dalam kitab-kitab yang lain. Jika orang tua memanggil seseorang ketika dia tengah solat, tengah sembahyang, dan dia sedang solat, orang tua panggil, ibu dan ayah panggil, khususnya ibu, wajib dia meneruskan solatnya jika dia solat fardu, dan haram menyahut panggilan tersebut. Kalau solat fardu, ulama menyatakan bahawa kita tak dibenarkan menyahut panggilan itu. Ni ibu dan ayah, ibu dan ayah. Kalau solat fardu, ulama sebutkan bahawa kita dilarang untuk sahut seruan itu. Jika dia solat sunat, harus, iaitu boleh dia menyahut panggilan itu, bahkan lebih baik dia menyahutnya kerana untuk mengelakkan kekecewaan kepada ibu dan ayah yang memanggil anak tersebut. Ini disebutkan dalam kitab Nihatul Muhtaj dan selainnya. Nak sebut bahawa ulama membahagikan isu berkenaan dengan bercakap di dalam solat ni, menyahut panggilan ni. Kalau dalam solat fardu, maka ia tak dibenarkan. Okey, maka ia tak dibenarkan. Adapun solat sunat, hukumnya adalah menjadi keutamaan untuk menyahut perkara itu. Tetapi hal keadaannya solat dia batal, so dia kena solat semula lah. Maksudnya dia akan angkat takbir semula. Tapi tuntutan untuk menyahut seruan itu menjadi keutamaan. Itu pasti lagi dalam perbincangan berkenaan dengan bercakap. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu syarahan dan juga huraian yang pertama tentang masalah bercakap ketika solat. Tapi kita boleh faham di situ, kalau sekiranya tidak sengaja,
dalam perkataan yang terhad. Setengah ulama sebut 4 perkataan, setengah ulama sebut 6 perkataan, dan terlupa, maka ia dimaafkan. Contoh, kita tengah solat, anak kita panggil banyak kali dan sebagainya, tanya barang kat mana, kita tak ada nak cakap tapi kita tercakap. Meja, kita kata macam tu kan. Sebagai ulama sebutkan ia tak di atas meja tersebut, dekat meja. Maka di situ kita tak sengaja asalnya, sebab mungkin atas desakan disebut berulang-ulang kali, maka di situ tidak membatalkan solat. Ini disebutkan oleh ulama dalam perbincangan ini ya. Okey. Wallahu a'lam. Tapi kalau sekiranya sengaja kita cakap dalam keadaan kita sedar pada waktu tersebut, maka solat kita batal. Okey. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu perbuatan dan juga pergerakan yang banyak. Pengarang kita sebutkan macam tu. Kalau dalam kitab Safinatun Najah ni, dihuraikan berkenaan dengan bergeraknya 3 kali secara berturut-turut. Dia terus detailkan di situ. Walaupun ada huraian di sini, dan kitab Safinah disebutkan bergerak 3 kali secara berturut-turut walaupun dalam keadaannya lupa. Nampak? Ini beza dia. Yang tadi, bercakap tadi, kalau dalam keadaan lupa, dalam perkataan-perkataan tertentu, ia dimaafkan. Tetapi isu berkenaan dengan pergerakan, walaupun ia lupa, solat dia batal. Okey, huraian di situ. Yang dimaksudkan dengannya ialah perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan sembahyang, dengan syarat perbuatan tersebut banyak dan berturut-turut. Dia banyak dan seterusnya berturut-turut. Kalau seorang tu dia bergerak di tengah sembahyang macam ni, dia angkat tangan dia, dia pegang. Lepas tu dia berhenti, dia letak balik. Tapi dia buat banyak kali, tidak secara berturut-turut. Solat dia tak batal, cuma solat dia makruh. Okay? Meluputkan fadilat dan juga menghilangkan, kita sebutkan saatnya untuk dia lebih khusyuk pada keadaan itu. Beza tu maksudnya dari sudut dia buat banyak kali dan sifat dia berturut-turut. Huraiannya adalah 3 kali pergerakan itu dibuat, dan pergerakan disebut di sini adalah pergerakan-pergerakan yang besar. Contoh, kalau dia bergerak tangan dia bergerak 1, 2. 1 ni dah bergerak dah, dan 2. Sebab itu kalau sekiranya seorang itu dia sami Allahu liman hamidah, dia turunkan tangan dia di bawah, sebenarnya dikira itu bukan 1 tetapi 2. Okay? Bila dihayunkan tangan dia ke belakang jadi 2, dihayunkan kali ke depan dia jadi 4, kata ulama, sebab anggotanya anggota besar. Jadi solat dia batal pada ketika tersebut tanpa dia sedar ataupun dia sedar. Okay? Jadi anggota yang besar ini kalau bergerak sekali, dia jadi 2, kecuali pergerakan-pergerakan yang memang ada di dalam solat. Sebab itu kita kena hati-hatilah. Setengah ulama menghuraikan kalau sekiranya melibatkan perbuatan yang kecil seperti mana jari, ia dimaafkan. Okay? Ia dimaafkan. Disebutkan di sini ukuran had yang dikenakan banyak itu adalah 3 pergerakan atau lebih. Dan ukuran yang dikatakan berturut-turut itu adalah berdasarkan kepada uruf dan pandangan matanya umum. Maksudnya kita bergerak banyak. Kecuali memang orang tu memang jenis dia bergerak. Kan? Itu dimaafkan. Tapi kalau sekiranya memang dia bergerak itu dalam keadaan yang dia anggota yang besar, yang jelas kedudukannya dia bergerak, maka lebih daripada 3 kali secara berturut-turut, dia akan membatalkan solat itu. Merujuk kepada anggota yang besar ni ada ulama hurai. Ini disebut dalam kitab Nihatul Zin. Disebutkan bahawa adalah anggota yang besar itu adalah kaki, tangan, kepala, termasuk juga rahang muka ni. Ni kita gerakkan secara sengaja, kita gerakkan. Ini dikira sebagai anggota besar. Ini maksudnya ulama hurai. Adapun anggota-anggota badan yang kecil seperti mana jari jemari, kelopak mata, nampak? Bibir yang bergerak, walaupun 3 kali berturut-turut, maka ia dimaafkan. Okay? Jika pergerakan itu berniat dengan tujuannya bermain-main, ini pendapat Mu'tamad sebutkan batal solat dia. Tujuannya memang nak tujuan main-main. Dia tak ada gatal pun, tapi dia saja je nak main-main jari dia macam tu. Kan? Maka solat dia batal. Walaupun perbuatan itu sedikit yang dilakukan dengan tubuh yang kecil, dengan tujuan dia untuk dia main-main. Okay? Ini kena hati-hatilah. So isu berkenaan dengan perbuatan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena hati-hati. Termasuk juga saya pernah ada jumpa dekat satu tempat tu. Subhanallah, orang tu dia solat. Okay, kalau ini orang tu, kalau ini badan ya. Bila mana dia rokok, bila mana dia rokok, dia semayang okey je. Tapi bila mana dia rokok, dia bila sampai di bawah ni dia berayun.
berayun itu sehingga nampak, bukan sedikit, dia berayun. Tak tahu sebab apa, saya tengok sehingga hari solatnya dalam kedudukan itu, solat macam tu, so dia bergerak ke bawah, betul di kat bawah dia berayun macam tu. Lebih daripada 3 kali solat dia memang batal. Sebab nampak macam keadaan biasa dia tak bergerak pun macam tu. Jadi solat itu batal. Jadi bergerak secara sengaja dan juga tidak sengaja, dalam keadaan dia terlupa pun, ada anggota yang besar yang dihuraikan tadi, ia membatalkan solat. Okey, ia membatalkan solat. Adapun kalau sekiranya kita bergerak sedikit dan dia tidak secara berturut-turut, walaupun anggota yang besar, maka ia dimaafkan. Cuma sebajarnya dielakkan kerana dia mengganggu dari sudut kekhusyukan. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus, yang ketiga, baju atau badan yang terkena najis. Baju atau badan yang terkena najis. Ini isu berkenaan dengan adanya najis yang ada pada badan kita dalam keadaan kita solat tersebut, ataupun pada baju, tambahan lagi sebenarnya pada tempat kita solat. Maksudnya kita berdiri atas dia. Kalau di sebelah kita tak apa. Kalau kita solat kat sini, tepi kita ni memang ada najis. Solat-solat kat masjid, sebelah sini memang ada tak cicak. Memang besar, nampak tak cicak kat situ. Dia tak ada pun berurusan dengan kita, maksud saya tak kena pun pada dia, bukan kita berdiri atas dia, maka ia tidak jadi masalah. Okay, ini isu dia adalah pada baju, pada badan kita, ataupun tempat kita solat itu, hal keadaannya ada najis. Kita baca dulu kitabnya. Kita sebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan terkena najis ialah najis tersebut menimpa atau mengenai sedikit daripada baju atau badan orang yang bersembahyang itu, kemudian dia, ini orang yang sembahyang tersebut, tidak membuangnya dengan segera. Ini poin yang penting. Kalau memang najis tu ada pada badan kita dan kita dapat buang dengan segera dan tidak ada kesan najis di situ, tidak basahnya kena pada pakaian kita, maka kita sebutkan ia dimaafkan. Contoh memang kita tengah sembahyang, memang jatuh tempat-tempat tahi cicak atas baju kita, maka kita segera kita tolak dan tak ada kita sebutkan kesannya di situ yang melekat, maka solat kita sah. Dibuang dengan segera, itu penting dia. Ketika itu sembahyang batal kerana ia adalah hadas yang berlawanan dengan syarat sah sembahyang yang pernah kita kaji dahulu, iaitu sucinya badan dan juga pakaian daripada najis. Sekiranya najis mengenai melalui tiupan angin atau seumpamanya, dan dia boleh membuangnya dengan segera kerana najis itu sifatnya kering, maka sembahyangnya tidak batal. Okey. Bagus untuk kita baca berkenaan dengan hukum-hukum melatari najis-najis yang dimaafkan. Okey, ada najis-najis yang memang dimaafkan. Sebagai contoh, kita pernah huraikan dulu awal, tapi mungkin saya tak detailkan juga berkenaan dengan najis hal keadaannya memang air, kita sebutkan air najis kita, tetapi memang tidak kelihatan. Okey, terlampau sedikit, tidak maksudnya percikan-percikan yang tidak ada jelas yang nampak pada mata yang kasar, ia dimaafkan. Okey, contoh yang lain, kalau ulama bahas dahulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau lalat itu memang hinggap atas najis dan dia terbang dan kena kepada kita dan memang tidak ada kita nampakkan najis itu yang bersama dengan kita, ia juga perkara yang dimaafkan. Okey, itu banyak sebenarnya huraiannya dalam bab berkenaan dengan kita sebutkan taharah dulu, kita bahaskan panjang berkenaan perkara itu. Jadi ia dimaafkan. Cuma di sini kalau sekiranya najis itu nampak secara jelas dan juga tidak dibuang dengan secara segera pada baju, pakaian ataupun tempat solat kita, maka solat kita batal pada keadaan tersebut. Okey. Ada huraian di sini. Kata pengarang di sini, contohnya ketika jatuh terkena baju, najis itu hendaklah terus dibuang dengan menggerakkan badan sedikit tanpa memegang supaya najis itu jatuh ke najis hal keadaannya, dengan syarat najis itu najis kering lah. Okay, dengan syarat itu najis kering. Tapi kalau sekiranya kita memang solat di kawasan lapang, tiba-tiba kita dah setengah solat tersebut memang ada jatuh najis burung kat baju kita, contohlah, kadang-kadang memang jadi juga macam tu, memang dia basah. Okay, isu geli tak geli tu nombor 2. Tapi nak bagi faham, hukum solat kita batal pada ketika tersebut kerana najis itu najis yang basah dan kita tak boleh tolak. Okay? Kalau sekiranya kering, maka ia boleh kita tolak dengan segera dan tidak ada kesannya di situ. Okay? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu huraian berkenaan dengan baju ataupun badan yang hal keadaannya terkena najis. Cuma mungkin sisi yang berbeza dalam kitab-kitab lain ada dibahaskan. Kalau kita lepas solat, kita baru nampak najis tu ada pada kain kita.
Macam mana masalah nak selesai? Contoh, lepas kita semayang, kita nampak pada baju kita, jubah kita memang nampak ada najis kat situ. Para ulama bincang dari sudut keyakinan kita, adakah najis tersebut pada kenanya, maksudnya kena itu kenanya bila? Kalau memang kita tahu lepas semayang tadi kita balik jalan ke rumah dan sebagainya, memang ada keberangkalian yang tinggi bahawasanya najis itu berlaku adanya selepas kita solat, maka solat kita perlu diulang. Tetapi kalau sekiranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedudukannya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yakin bahawasanya najis itu kena selepas daripada solat, kita jalan di belakang masjid baru kena pada najis tu, dan sampai rumah baru kita tengok, maka perkara itu tidak perlu maksud saya tidak perlu solat. Tapi kalau yakin sebelum daripada itu memang kena, maka wajib untuk diulang semula solat itu asasnya. Tapi tak perlulah setiap kali kita semayang, kita lepas semayang kita nak check, nak cari, nak tengok semua benda. Dia tak sampai peringkat macam tu. Kalau pasal solat itu kita dah yakin pakaian kita, badan kita dan juga tempat kita solat itu sudah pun bersih, maka hukum asalnya solat kita telah sah pada keadaan. Okay? Itu isu berkenaan dengan baju dan badan terkena najis pada ketikanya solat, seperti mana disebutkan oleh pengarang. Kemudian, berikutnya yang keempat, aurat yang terbuka. Okey, aurat yang terbuka. Kata pengarang di sini adalah, anda telah mengetahui aurat lelaki dan juga perempuan ketika sembahyang. Jika auratnya didedahkan dengan sengaja, maka sembahyang itu batal secara mutlak. Ini sebenarnya memang pendapat yang utama. Okay? Maksudnya memang didedahkan aurat dia dengan sengaja, solat dia batal terus. Okay? Tetapi jika auratnya terbuka tanpa sengaja, disebabkan tolakan angin dan sebagainya, maka sembahyangnya tidak batal sekiranya dia segera menutupnya. Dalam masalah lelaki atau perempuan sama je, dia segera untuk tutup. Maka sembahyangnya tidak batal sekiranya dia segera menutupnya, dan batal sekiranya tidak menutupnya dengan segera. Ini kerana keadaan syarat yang menjadi sebahagian daripada solat tersebut adalah menutup aurah. Okay? Dalam kitab yang lain dihuraikan isu berkenaan dengan pakaian itu, hal keadaannya kalau sekiranya berlubang. Takat mana berlubang itu yang membatalkan solat? Para ulama huraiannya adalah lubang itu kadarnya terlampau kecil sehingga kalau sekiranya kita berdiri di depan orang tersebut dengan kadar orang biasa berjumpa, tak nampak pun lubang itu, maka solat kita masih lagi sah. Okay? Itu ukuran dia ulama syarah. Maksudnya bila kita berdiri depan orang dengan kadar yang biasa berbual dengan orang, memang tak nampak pada kain itu memang adanya kita sebutkan berlubang. Maksudnya terlampau sedikit lah. Itu dimaafkan. Solat masih lagi sah. Tapi kalau sekiranya memang nampak, maka solat dia batal kalau dia sengaja teruskan begitu. Tapi kalau sekiranya sepanjang sembahyang kita dapat pegang pada bahagian aurah, contohlah kalau dapat pegang, memang dia tertutup, maka solat kita sah. Okay? Maka solat kita sah pada keadaan itu. Dan ulama menghuraikan adalah kadar tempoh masa itu, tuan-tuan, yang adik kita boleh catatkan di situ. Kadar tempoh masa itu adalah dengan kadar ucapannya subhanallah. Maksudnya sekelip mata sahajalah, terselak terus tutup, terselak terus tutup. Sebab perkataan subhanallah sebut pun 1 saat ya. 1 saat lebih sikit. Jadi bila kita terasa, saya sujud sebagai contoh muslimat, sujud terasa tumit kita memang terbuka di situ, kita segerakan untuk tutup dengan keadaan yang segera, maka ia dimaafkan dan juga solat kita sah. Okay? Kalau ada bahagian memang sepanjang solat kita berjaya tutup pada aurah itu, solat kita sah walaupun selepas itu dia terbuka. Isu aurat dalam solat dengan luar solat dia tak sama. Kita dah bahas hari itu. Penekanan di sini adalah kalau terbuka, maka dia batal. Khususnya macam kita bincang sebelum ini berkenaan dengan isu orang lelaki lah, sujud dan sebagainya sebab pakai baju terlampau ketat. Isu pakai baju ketat tu isu pertama. Isu yang kedua adalah isu pakai baju itu sehingga solat terbuka aurah. Itu lain. Okay? Wallahu a'lam. Itu yang diuraikan oleh para ulama. Seperti mana juga dalam kitab kita. Itu yang keempat, tuan-tuan. Kalau ada nak interrupt, tanya soalan terus boleh, tak ada masalah. Berikutnya kita lanjutkan. Yang kelima, makan dan minum. Ini disebutkan sebenarnya isu berkenaan dengan sengaja tak sengaja juga dibahaskan di sini. Kata pengarang, ini kerana kedua-duanya perlawanan dengan keadaan dan peraturan solat. Maksudnya hukum yang memang sedia ada dalam solat, maka ia berlawanan. Kadar makanan dan minuman yang membatalkan sembahyang bagi yang sengaja melakukannya ialah mana-mana kadar sekalipun. Maksudnya memang sengaja.
Dia rasa ada satu dalam mulut dia, dia sengaja untuk dia telan. Walaupun sedikit, solat itu batal. Solat itu batal tuan-tuan. Contoh ada sisa makanan dalam mulut kita dah memang rasa lah. Kita telan sahaja dengan secara sengaja. Solat kita batal. Okay? Manakala bagi yang tidak sengaja, maka disyaratkan makanan itu adalah banyak menurut pandangan umum. Maksudnya memang ada ketulan makanan di situ. Okay? Kalau sekiranya tidak sengaja, memang kita katakan dengan makanan itu hal keadaannya banyak berdasarkan pada pandangan umum. Para ulama fiqh telah menyatakan bahawa kadar banyak ialah apabila keseluruhannya itu sampai sekadar sebiji kacang. Maksudnya kadar yang memang kita rasa apabila kita telan sebiji kacang. Sekiranya terdapat saki-baki makanan di celah-celah gigi lalu dia tertelan bersama air liurnya tanpa sengaja, maka solatnya tidak batal. Ini disebutkan oleh pengarang. Kalau tak sengaja, ia tidak batal. Sebab itu sunat untuk kita berkumur sebelum daripada kita solat. Bukan tujuan mestinya untuk membersihkan mulut, tetapi sebenarnya adalah untuk kita mengelakkan daripada ada sisa makanan yang terbawa dalam solat, nanti susah untuk kita jaga dan boleh menyebabkan batalnya solat kita. Kemudian, sekiranya pada mulutnya itu gula dan ia cair serta mengalir sedikit ke dalam mulutnya, maka dia menelannya, maka ia termasuk dalam makanan yang membatalkan solat. Maksudnya perbuatan yang membatalkan solat. Ini menjadi satu perkara yang perlu kita faham. Kadang-kadang ia rasa tetapi bukan air itu ada. Kalau sekiranya rasa, ia dimaafkan. Kalau memang perkara itu airnya ataupun memang sisa makanannya secara jelas ada di situ dan kita telan, maka solat kita batal. Okay? Maka solat kita batal. Ada huraian dalam kitab yang lain. Sebenarnya yang muktamad, kalau sekiranya makanan itu banyak dalam keadaan kita tadi, makanan itu lebih daripada kadar besar kacang tadi, tapi kita lupa, tapi memang telan terus, solat kita juga batal. Okay? Walaupun kita sebutkan secara sengaja pada keadaan itu. Sekejap, ada huraian di sini. Kerana hal keadaannya dan tidak tahu ini memang dia tahu kata buat. Selesai. Jadi dihuraikan berkenaan dengan isu makan. Sebab itu sunat memang sebelum mungkin mulut dibersihkan sebelum daripada solat, dan Nabi SAW melakukan perbuatan itu sebelum daripada berwudu. Okay, antara tujuan lain dia, hikmah dia adalah untuk kita buang juga sisa makanan yang ada dalam mulut, supaya bila kita solat, makanan itu tidak kita telan. Okay. Ada faedah di sini dalam kitab yang lain. Makanan yang banyak walaupun lupa membatalkan solat tetapi tidak membatalkan puasa, kerana solat mempunyai pergerakan yang teratur dari sudut rukun fi'linya, dan makan banyak memutuskan pergerakan itu. Puasa pula tidak mempunyai pergerakan yang begitu, kata pengarang di sini. Ia hanya adalah isu berkenaan dengan menahan diri. Baik kat fawaid ni. Maksudnya makanan yang banyak dia membatalkan solat walaupun dia lupa. Dia berlawanan dengan puasa. Puasa kalau sekiranya kita lupa tapi memang makan banyak, dia tetap juga dimaafkan. Isu yang ulama syarahnya adalah isu berkenaan dengan rukun fi'li. Solat itu ada rukun fi'li, pergerakan dan sebagainya. Puasa dia tak melibatkan perkara itu, dia melibatkan dia tahan diri sahaja. Okay? Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Nak tanya? Soalan boleh tanya. Itu faedah tadi daripada isu berkenaan dengan makanan tadi. So, kalau kita buat kesimpulan, isu berkenaan dengan makanan tadi perlu diambil perhatian. Kalau secara sengaja pada kedudukannya dengan jumlah makanan tersebut secara jelasnya kita sedar ada dalam mulut kita dan kita telan dengan sengaja, solat kita memang batal. Okay? Wallahu a'lam. Itu yang kelima dalam kitab kita. Susunan kitab dia tak sama. Tengok dalam kitab-kitab lain, dia ada lebih lagi pada tu. Sebab dia ada huraian kepada pecahan itu. Dalam kitab kita 9. Dalam kitab Safinah ada 14. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, berdasarkan berhadas. Maksudnya berhadas sebelum salam yang pertama. Berhadas sebelum salam yang pertama.
Kata pengarang, keadaan ini tidak ada perbezaan sama ada sengaja ataupun terlupa kerana hilangnya syarat sah sembahyang itu iaitu suci daripada hadas. Ini tak sama. Maksudnya, kalau sekiranya kita lupa pun ataupun kita tak lupa, perkara itu hal keadaan yang melibatkan kepada syarat sah. Keadaan ini, kata pengarang, tidak ada perbezaan yang sama ada sengaja ataupun terlupa kerana hilangnya syarat sah sembahyang itu iaitu suci daripada hadas sebelum sempurna rukun-rukunnya. Sekiranya dia berhadas selepas salam yang pertama dan sebelum salam yang kedua, maka solatnya telah sempurna dan sah. Ini merupakan pendapat yang sepakat oleh para alim ulama. Okay. Dalam sebahagian kitab, memang dimulakan perkara yang pertama adalah berhadas. Bila berhadas, terus batal. Okay. Dihuraikan di sini adalah sama ada hadas tersebut, hadas kecil ataupun hadas besar, solat kita batal. Okay. Solat kita batal. Dan huraian di sini adalah sekiranya dia berhadas selepas daripada salam yang pertama. Maksudnya dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian baru dia batal. Apa keadaan sekalipun yang dia batal, maka solat dia sah. Walaupun sebelum daripada salam yang kedua. Kerana rukun salam tersebut telah pun sempurna pada keadaan itu. Okay? Jadi ini berhadas biasanya saya tak perlu hurai panjang. Kita faham tentang keadaan tersebut. Jadi bila mana seseorang itu dia berhadas, dia solat dia pada keadaan yang angkat takbir tersebut pun sebenarnya telah tidak sah. Okay? Dan salam yang pertama, isu dia adalah Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia terbuang angin ke dan sebagainya, solat dia dah sempurna sebab dia dah dapat rukun untuk disempurnakan pada waktu itu. Okay? Jadi dia tak perlulah salam yang kedua. Kalau dia dah salam yang kedua, isu dia adalah salam yang pertama tadi telah dikira kerana dia telah pun batal selepas daripada itu. Ini pendapat yang ulama sebutkan dalam kitab kita. Baik. Yang ketujuh adalah berdehem, ketawa, menangis dan juga mengerang sakit. Ini perbezaan dia, isu dia. Maksud di sini adalah berkenaan dengan perbuatan kita ketawa, perbuatan yang seseorang itu buat dalam keadaan menangis dan juga mengerang dari sudut kesakitan. Okey, ini ulama hurai. Disebutkan di sini semua ini membatalkan sembahyang jika hal keadaannya dia jelas. Semua ini membatalkan sembahyang jika jelas daripada setiap perbuatan itu adanya dua huruf. Sebab itu ulama bahas berkenaan dengan adakah dibenarkan untuk seorang itu menangis di dalam solat. Maka ia satu benda yang baik. Cuma dia tidak boleh ada kita katakan suara tangisan itu hal keadaannya daripada mulut orang itu. Kalau sekiranya dia menangis, kemudian kita dengar bunyi orang tu menangis, saya sudut dengar bunyi hidung dia sahaja, bahasa mudah saya lah, maka ia dimaafkan. Tetapi kalau sekiranya memang daripada mulut, dia berdengur-dengur macam tu, maka solat dia batal. Walaupun kedudukannya dia menangis sebab khusyuk sangat dalam sembahyang. Okey. Ulama sebut di sini semua ini membatalkan sembahyang jika jelas daripada setiap perbuatan itu terdapat dua huruf. Ukuran sama ada batal ataupun tidak sembahyang hasil daripada perbuatan ini di atas ialah apabila jelas daripadanya dua huruf sekalipun hukum itu tidak difahami. Maksudnya makna itu tidak difahami. Okay. Semua ini berkaitan dengan perbuatan yang sengaja dilakukan. Sekiranya dia tidak sengaja seperti batuk dengan tiba-tiba, walaupun ia berterusan panjang, ataupun rasa ketawa telah menguasai dirinya, maka tidak hal keadaannya batal sembahyangnya. Manakala senyum pula tidak membatalkan sembahyang sebab dia tak melibatkan isu dia suara. Okay. Berhubung dengan zikir dan juga doa, sekiranya ia bertujuan, ini berniat untuk menunjukkan percakapannya kepada manusia, maka batal solat dia. Dan tadilah imam baca alaihissallahu biahkamil hakimin, kita baca bala wa nahnu ala zalika minasyahidin. Baca sebenarnya tujuan untuk respon kepada ayat itu, ada zikir itu, doa itu. Tapi kalau sekiranya selain daripada tujuan itu, maka batal solatnya. Ini disebutkan dalam kitab ni. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdehem pun batal Ustaz? Berdehem ni sebenarnya ada isu yang ulama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berselisih pendapat. Pendapat yang sebenarnya kuat adalah berdehem tersebut hal keadaannya tidak dimaafkan kalau sekiranya melibatkan perkara yang tidak melibatkan rukun. Okay? Tujuan dia berdehem itu kalau contohnya dia nak membaca suratul Fatihah ataupun dia berdehem tersebut untuk membaca rukun yang itu tasyahud akhir yang wajib, maka hal keadaannya dimaafkan. Okay? Dan ulama sebutkan kalau sekiranya berdehem itu selain daripada waktu tersebut, solatnya batal. Adapun ada pendapat yang lebih ringan dalam kedudukan tersebut, ia perkara yang dimaafkan tapi bukan dengan tujuan untuk bersengaja.
Sebab kita faham berdehem tersebut tujuan dia perkataan yang memang sebenarnya keluar itu sebenarnya orang faham dan tujuannya apa. Dan dia membawa maksud. Kalau orang tahu ini berdehem, orang tak sebut ini bersin. Kalau gatal tekak ke apa, tekak rasa gatal ke apa. Ya, tujuan dia adalah sebenarnya untuk melaksanakan rukun. Melaksanakan rukun. Jadi kita nak baca suratul Fatihah, maka kita berdehem, ia dimaafkan. Kita nak baca tasyahud akhir, ia dimaafkan. Kalau takbiratul ihram tu tak jadi isu sebab kita nak angkat takbir tu, kita dah berdiam luar daripada solat. Jadi itu pada yang rukun. Adapun kalau sekiranya selain daripada itu, memang ada ulama membatalkan perkara tersebut, tetapi saya lihat kalau sekiranya ada keuzuran di situ, maka ada pendapat yang disebutkan perkara itu dimaafkan kerana ia uzur, bukan sengaja dia buat. Bukan sengaja dia buat. Kat tempat saya memang ada orang yang memang sentiasa dia batuk dan dia memang tak clear tekak dia ada masalah bahagian tekak dia. Dan memang setiap semayang dia bunyilah bunyi macam tu. Tapi di luar semayang pun dia bunyi macam tu. Dia dimaafkan lah sebab dia bukan sengaja untuk buat macam tu. Okey, memang ada keuzuran. Jadi kita jangan sengajalah kita berdehem untuk mengelakkan daripada perkara ni. Lebih baik kita tinggalkan. Sebab dah ada khilaf ulama, lebih baik kita tinggalkan di situlah kita ambil pilihan yang lebih selamat. Itu lebih baik. Tapi kalau sekiranya ada uzur, maka ia dimaafkan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terus, yang ke-8. Yang ke-8, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengarang kita masukkan yang 8 adalah mengubah untuk kita berniat. Okey. Mengubah untuk niat di sini maksud dia dalam kalangan kita sebut, maksudnya ialah orang yang bersembahyang berazam untuk berhenti sembahyang dan dia mengaitkan berhenti melakukan sembahyang dengan sesuatu perkara seperti kedatangan seseorang ataupun seumpamanya. Contoh di sini, sekiranya berlaku semikian, maka sembahyangnya batal sebaik sahaja hal keadaannya datang qasab tersebut di dalam hati orang yang sembahyang itu. Sebab batal sembahyang ialah kerana sembahyang tidak sah melainkan dengan niat yang jelas, yakni putus yang juga muktamad. Sedangkan niat ataupun azam sebagaimana di atas adalah bertentangan dengan niat yang disebutkan yang dilaksanakan pada awal tadi. Dalam bahasa yang lain, sebenarnya yang ke-8 ni dalam kitab lain yang dibahaskan adalah mengaitkan keluar daripada solat dengan datangnya sesuatu. Itu maksud dia. Mengaitkan kita akan keluar daripada sembahyang dengan terjadinya sesuatu. Itu maksud dia. Contohnya, disebut dalam kitab saya ni, di sini ada uraian dan kita ada. Contohnya ketika seorang itu sedang solat, dia berniat, kalau tetamu datang, aku akan batalkan solat. Dia buat macam tu. Solatnya batal kerana tidak ada penjelasan di sini dari sudut tujuan untuk niat tersebut sehingga daripada dia bagi salam. Ni ulama sebutlah, maksudnya kita menyandarkan kepada satu. Sebab tu disebutkan tadi, maksudnya ialah orang yang bersembahyang berazam untuk berhenti sembahyang atau dia mengaitkan berhenti melakukan sembahyang dengan sesuatu perkara seperti kedatangan seseorang ataupun seumpamanya. Jadi isu berkenaan dengan niat tadi yang jadi masalah. Jadi sehingga selepas daripada selesai dia angkat takbiratul ihram, sehinggalah dia beri salam, maka tujuannya semata-mata untuk dia solat, bukan tujuannya untuk itu. Dia buat daripada awal lagi. Itu maksudnya. Ulama syarahkan juga kalau sekiranya kita berniat tersebut tapi kita membatalkan niat tapi kita kembali, niat kita kembali, maka solat itu masih lagi sah. Okey. Itu huraian dia. Ini perkara yang jarang berlaku lah. Kita angkat takbir dan kedudukan tersebut, kita selesaikan juga solat kita. Dan yang ke-9, membelakangkan kiblat. Ini dalam kitab kita ada 9, dalam kitab lain ada huraian lain, iaitu kerana menghadap kiblat adalah satu syarat utama dan asasi di dalam solat, sembahyang tetap batal sama ada perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun dipusingkan secara paksaan. Ini maksudnya secara sengaja ataupun tidak, kiblat kita memang berpaling, maka solat kita memang batal. Walau bagaimanapun perbuatan yang sengaja akan terus membatalkan sembahyangnya, manakala ketika dipaksa sembahyang itu tidak batal kecuali dia berpaling daripada kiblat dalam satu jangka masa. Maksudnya di sini dalam keadaan yang panjang masa dia berpaling tersebut. Oleh itu sekiranya dia kembali berpusing ke arah kiblat dengan segera, dengan serta-merta, maka ia tidak batal sebab dalam keadaan paksaan. Orang tertarik dia, orang terlanggar dia, kena kita peralihkan segera. Maka solat kita sah, boleh diteruskan.
Dalam menentukan jangka masa berpaling yang dijadikan seorang masih lagi dianggap menghadap ke arah kiblat atau tidak adalah berterserah kepada keadaan uruf. Ini disebutkan dalam keadaan kita terpaling, tak payah ambil masa lama lah, kita terus menghadap kiblat balik. Dan itu bukan kita lakukan kerana terpaksa ataupun orang terlanggar dan sebagainya, itu perkara yang dimaafkan. Isu berkenaan dengan menghadap kiblat ni, dia merupakan perkara yang perlu diselesaikan bermula daripada angkat takbir sampailah kedudukannya bagi salam. Okey? Walaupun contoh kita angkat takbir itu dalam keadaan kita berdiri, kejap lagi kita sebutkan duduk dalam keadaan yang antara dua sujud dan sebagainya, kita tetap terus menghadap kepada kiblat. Dan asalnya kembali pada syarat sah lah, kiblat kita mesti betul. Okey? Kalau sekiranya kita berpaling daripada kiblat, solat kita batal pada kedudukan tersebut. Ini rukun. Okey, rukun yang perlu disempurnakan, dan bila mana berlawanan, dia akan membatalkan solat kita. Kalau sekiranya kita tidak tahu ada arah kiblat, kita dah mengaji hari itu, mana-mana syarat sah kita yang luput, maka di sana wajib juga kita solat, dan kita wajib untuk gantikan semula solat itu. Okey, kita wajib untuk gantikan semula solat itu. Solat kita pada waktu tersebut, kalau dibincangkan dalam mazhab Syafi'i, adalah isu berkenaan dengan solat hormat waktu. Tapi seboleh mungkin itu pilihan yang terakhir lah. Kita wajib tetap juga solat, walaupun dalam keadaan tidak sempurna, kerana kita solat dalam keadaan waktu yang diwajibkan itu, dan sampai pada tempat kita kena wajib untuk solat semula. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kitab yang lain ada dibahaskan tambahan. Ini ada 9. Dalam kitab yang lain ada tambahan di situ. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab Asyiah Bajuri, solat batal bila mana hal keadaannya seorang itu dia murtad di dalam solat. Itu huraian ulama ni. Okey. Kemudian yang kedua ni penting, dia meninggalkan rukun solat dia dengan sengaja. Dia tengah sembahyang, tapi dia tahu rukun rokok tu ada, dia terus sujud, batal sembahyang dia. Okey, ni batal solat dia. Huraian lagi yang lain, gelak dan juga ketawa juga terus batal. Okey, ini huraian dari sudut yang tadilah, yang melibatkan seorang tersebut cakap daripada kefahaman tersebut. Ini gelak dan juga ketawa dengan jelas suaranya di situ, maka solat dia batal. Ada juga masalah orang lain, imam lain bincang, ulama lain bincang, jika seorang sedang solat, tiba-tiba ada seorang yang lain memusing badannya sehingga dia berpaling daripada kiblat, maka batal solatnya walaupun dia dalam keadaan segera menghadap kiblat. So ini ada khilaf. Okey. Ini ada juga disebut dalam kitab. Sekiranya melihat ada seseorang yang dalam keadaan bahaya, umpama orang buta berjalan menghampiri longkang, budak kecil yang menghampiri api, maksudnya benda-benda yang bahaya dengan dia, orang yang sedang solat boleh membatalkan solat yang mengikut pendapat yang lain. Okay, maksudnya dia boleh batalkan solat. Isu tadi isu orang panggil kan. Kalau solat fardu, ibu ayah dan panggil, tetap kekalkan solat. Kalau sekiranya solat sunat, kita sunat untuk batalkan. Yang ini kena sedang solat, nampak orang dalam keadaan bahaya, kita boleh batalkan solat. Okay. Kita boleh amalkan perkara ni kalau sekiranya jadi situasi seperti itu. Dengan syarat waktu masih ada dan beberapa huraian yang lain lah. Ini ulama hurai. Sebab kita tak sewenang-wenangnya boleh berniat untuk membatalkan solat. Nanti ada masuk akan datang, kita akan masuk bab berkenaan dengan solat berjamaah, dia akan ada huraian lagi. Penekanan di sini adalah kalau sekiranya kita solat tersebut bila mana melibatkan perkara-perkara yang membatalkan solat, kita kena ambil perhatian sungguh-sungguh dan kena faham dan perlu kita elakkan lah. Tapi yang isu tadi meninggalkan rukun dan tidak menyempurnakan rukun, maka solat kita batal dalam keadaan tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau yang pasal kiblat tu Ustaz, kalau bukan dalam kuasa kita, macam contoh solat dalam kapal terbang, solat dalam kereta api, kapal laut. Kalau yang kapal tu berubah, kenderaan tu berubah, macam mana Ustaz? Dia akan, kalau sekiranya kita mampu untuk berubah seperti mana ikutan kiblat kita, maka wajib untuk kita ikut. Tapi ia benda yang sangat sukar lah. Jadi maksudnya kalau sekiranya kita solat, kiblat kita ke sini, orang mancing dan sebagainya, kan, kapal dia berpusing, dia pusing ke sana, kita masih lagi kekal ke sini, dan semua rukun-rukun yang lain dapat disempurnakan, maka solat kita sah. Yang penting kita tahu kiblat kita di situ. Tapi kalau sekiranya kita memang tak tahu arah kiblat dan tidak boleh untuk kita mengarahkan solat kita ke arah kiblat, kita solat sahaja pada waktu tersebut dan wajib untuk kita ulang semula. Okey, ada perbincangan di situ berkenaan dengan solat hormat waktu di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun saya tahu dalam mazhab yang lain ada kritikan berkenaan dengan hadis itu,
Tapi dalam mazhab Syafi'i, hal keadaannya solat itu tetap juga perlu disempurnakan. Contoh, baru bangun ni pun saya kena. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Minggu lepas, minggu lagi satu. Saya dah lama tak naik kenderaan awam, saya naik bas. Saya ada program di Johor. Masa hari Merdeka tu, saya cuti sebelum Merdeka. Subhanallah. Perjalanan asalnya 7 jam, tapi pergi sampai hampir 13 jam sebabkan jam dan sebagainya. Dan duka cita saya, bas tu tak nak berhenti. Dia berhenti untuk orang pergi tandas dan tak boleh untuk kita berhenti sembahyang. Memang saya duka cita jugalah sebab dalam tu pun ada orang tua dan sebagainya. Sebab saya seorang je minta untuk berhenti sembahyang, saya tengok orang lain tak minta pun. Jadi tak ada pilihan, tetap juga solat, dan kedudukan pada waktu tersebut kita tak mampu berdiri. Wuduk pun tak ada, apa pun tak ada, kiblat pun kita sebutkan dia akan berubah dan sebagainya. Jadi kita solat hormat waktu pada waktu tersebut. Jadi sampai ke destinasi kita tetap juga untuk kita sempurnakan lah. Jadi ini perkara yang sangat penting. Bila mana kita tak dapat menyempurnakan solat, bukan maksudnya untuk kita tinggal, tapi tetap juga solat itu dilaksanakan pada waktu tersebut. Isu berkenaan dengan kiblat ni perkara yang sangat kritikal. Jadi kita seboleh mungkin kalau sekiranya kita dapat, kita sempurnakan lah. Kalau tak dapat, tetap juga kita solat dalam keadaan yang kita boleh sahaja. Okay, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, saya tanya sikit. Kalau yang bergerak tadi, saya nak tanya daripada tadi sebenarnya. Kalau ada jenis orang yang dia kiam, dia macam badan dia membuai-buai sikit. Dia macam habit, dia punya badan tu bergerak-gerak kan. Itu batal lah Ustaz. Ulama bahaskan berkenaan dengan perkara ni, dia bergerak-gerak tu dalam semayang ke ataupun dia bergerak dalam semayang pun dia macam tu, di luar semayang pun dia macam tu. Mohon maaf berkenaan dengan isu orang yang pelak kan, bahasa saya lah. Sebab saya tuan-tuan saya tak pasti macam mana. Kalau orang tu dia pelak, luar semayang pun dia bergerak, itu kita sebutkan dia dimaafkan sebab dia dah memang macam tu. Tapi yang kita pelik, dalam semayang yang dia bergerak, di luar semayang dia tak macam tu, dia berdiri okey je. Jadi solat dia batal. Okay. Solat dia batal. Maksudnya dia bergerak itu bergerak yang memang jelas nampak dia tadi. Dia jelas dia bergerak dan dia tak ada apa-apa keuzuran di situ untuk dia bergerak. Macam membuai-buai badan dia sikit kan? Ya. Itu memang ada. Itu memang ada. Orang macam tu sebenarnya saya tengok semayang kan? Solat dia batal. Sebab bila bergerak badan ni, dia melibatkan, kita sebutkan anggota yang besar. Jadi bila kita bergerak, Allahu Akbar, kita diam je, kenapa kita bergerak? Sami Allahu liman hamidah. Kadarnya sahaja. Ada setengah orang Sami Allahu liman hamidah. Jadi dia bergerak macam tu. Tujuan bergerak tak tahu sebab apa. Okay? Jadi itu perkara membatalkan solat. Tanpa kita sedar ataupun kita sedar, benda yang tadi secara sengaja ataupun tidak, dia melibatkan perkara yang membatalkan solat kita, sahabat-sahabat. Lagi satu Ustaz, kalau kita pakai pakaian yang jarang macam ni Ustaz? Ulama bahas berkenaan dengan syarat sah berkenaan dengan solat tersebut. Isu berkenaan dengan pakaian yang jarang, dia punya penanda aras dia adalah kalau bayang-bayang tersebut ia dimaafkan, maksudnya solat dia masih sah tapi hukum dia makruh. Okay? Tapi kalau sekiranya sehingga nampak warna kulit, tahu warna kulit tersebut, solatnya batal. Okay? Solatnya batal. Jadi kita kena hati-hatilah. Contoh kalau kain plekat yang memang jarang pakai, nipis sangat, warnanya pun cerah dan sebagainya. Kalau memang nampak warna kulit, solat dia batal. Contoh kalau nampak warna kulit ni, kalau basah, memang terbuka bahagian aurat tersebut, nampak jelas kulit dia warna apa, solat dia batal. Tapi kalau sekiranya bayang-bayang sahaja, hukum dia makruh. Okay? Sebab tu sebelum mungkin kita pakai pakaian yang terbaik lah. Kita pakai pakaian yang terbaik. Lain kalau ada. Kita masuk sedikit. Sikit lagi. Yang berikutnya, isu berkenaan dengan sujud sahwi. Dalam kitab saya akan masuk berkenaan dengan sujud sahwi. Okay? Selepas daripada isu yang membatalkan solat ni, pada asasnya kita dah sedia maklum. Cuma kita dalam kitab dan kita urailah, mungkin ada pendirilan yang ada kita yang tak tahu. Jadi sebab tu kita berikan penekanan sedikit tadi. Dalam kitab saya ada sambungan berkenaan dengan sujud sahwi yang sama. Okay. Subhanallah. Ini salah satu daripada isu berkenaan dengan sunat di dalam solat.
ia merupakan salah satu daripada sunat abaat yang hal keadaannya perlu disempurnakan. Saya nak bagi kerangka sahaja, nanti kita akan bincang dalam perbahasan yang lanjut. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata pengarang di sini, sahwi dari segi bahasa adalah lupa dan lalai terhadap sesuatu. Dan maksud sahwi di sini dalam perbincangan kita adalah kecacatan, kekurangan yang berlaku kepada orang yang yang bersembahyang dalam sembahyangnya, sama ada dengan sengaja ataupun hal keadaannya dia terlupa. Sujud sahwi ini dilakukan untuk menampung kekurangan kecacatan yang telah berlaku. Ia dilakukan pada akhir sembahyang. Pendetilan di situ adalah sebelum daripada salam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Okay, dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain memang ada beza. Penekanan di sini untuk kita bagi tahu, di penghujung ni, sujud sahwi hukum dia sunat. Jadi kalau kita buat pun ataupun kita tak buat, solat kita tidak terjejas dari sudut sah dan juga batalnya. Ini kaedah. Jadi sebab ada sebahagian orang dia faham kalau dia tinggalkan sesuatu, dia sujud sahwi, kalau dia tak sujud sahwi, solat dia batal. Ada yang faham macam tu, saya pernah jumpa. Lepas tu penekanan ni kita perlu bagi. Dan sebab-sebab untuk sujud sahwi ni kita kena jelas. Dalam kitab kita ada 4 perkara. Dalam setengah lain ada huraian yang lebih panjang. Saya nak bagi penekanan hanya 4 perkara ini sahaja yang disunatkan untuk sujud sahwi. Kalau tidak melibatkan 4 perkara ni, maka kita tidak dibenarkan sama sekali untuk sujud sahwi. Saya bagi contoh. Okay? Orang tu terlupa untuk membaca doa iftitah. Okay? Dia terlupa baca doa iftitah. Sebab tu dia sujud sahwi. Solat dia batal. Sebab tidak ada kaitannya perkara yang membenarkan untuk dia sujud sahwi. Okay? Ataupun sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pilihan yang lain, dia tidak berzikir semasa rokok sebagai contoh, semasa sujud dan sebagainya, dia tak baca surah sebagai contoh, maka dia ganti dengan sujud sahwi. Dia kata untuk tampung perkara itu perkara yang tidak tepat, kerana hanya 4 perkara yang sahaja yang dibenarkan untuk, yang disunatkan untuk sujud sahwi di hujung daripada solat. Kalau kita tak buat pun perkara tersebut, solat kita masih lagi sah. Dan dia ada tambahannya di situ, bila mana solat berjamaah, bila imam sujud sahwi, wajib semua makmum sujud sahwi. Bila imam tidak sujud sahwi, maka makmum dibenarkan untuk sujud sahwi dengan syarat imamnya telah pun menghabiskan solatnya. Ini insyaAllah nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang, sebab dia ada huraian berkenaan dengan sunat-sunat abaat ni. Yang lain saya rasa nak huraikan lebih, ambil masa di situ. Nanti kita akan lihat. Tapi perkara yang sangat penting adalah sujud sahwi, perkara yang dituntut untuk dilaksanakan, khususnya bila kita solat sendirian dan kita terlupa ataupun kita sengaja meninggalkan. Sengaja meninggalkan tu pun sama juga. Kita tak doa kunut, kemudian kita sujud sahwi. Itu dibenarkan. Okay, yang penting masih lagi dalam kerangka yang disunatkan untuk sujud sahwi. Adapun dalam solat berjamaah, kita tahu ke kita tak tahu ke apa yang menjadi kelupaan imam, keluputan bagi tuan imam, bila mana imam sujud, kita datang rakaat terakhir sekalipun, kita diwajibkan untuk sujud. Okay? Sebab ikut imam itu adalah wajib. Kalau makmum itu tidak sujud mengikut imam tanpa dia berniat mufarakah, solat dia batal pada ketika tersebut. Okay? Wallahu a'lam. Saya buka pada soalan kalau ada. Saya mohon maaf tak dapat nak huraikan berkenaan dengan sujud sahwi itu. Nanti insya-Allah kita akan detailkan lagi. Sekadar untuk saya mulakan dahulu untuk huraian ni. So kita akan pergi satu persatu nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan sahabat-sahabat yang ada pada malam ni? Kalau ada pembetulan apa-apa yang saya tersalah sebut dan sebagainya. Ustaz, makanan. Macam mana? Pasal makan. Baik. Makan. Okay. Kalau kita just dalam mulut kita terasa kesan air minuman kita kan, contohnya minuman ke ataupun kita gosok gigi, ada rasa ubat gigi tu kan. Tapi lepas tu masa dalam semayang kita macam telan benda tu. Masa tu batal ke Ustaz? Dia sebenarnya itu berdasarkan kepada apa yang kita bahaskan tadi. Mana yang saya nak suka nak baca dalam kitab tadi. Dan kitab saya terlupa dia kejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok dalam kitab tadi dia sebutkan, sekiranya pada mulut ada gula dan ia cair serta mengalir sedikit daripada dalam mulut kita, lalu dia menelannya, maka ia termasuk dalam makanan yang membatalkan solat dia. Isu dia adalah isu berkenaan dengan rasa ataupun benda yang asing. Itu ada beza dia. Kalau sekadar kita rasa sahaja benda itu memang ada, sebagai contoh bila kita gosok gigi ni,
dia ada kesan juga di situ. Maksudnya dia masih lagi ada rasa-rasa yang di situ. Kalau dia hanya sekadar rasa, ia dimaafkan. Tapi kalau memang benda yang asing, maksud saya ubat gigi itu masih lagi ada di situ, perkara yang jelas perkara itu masih ada dalam mulut kita, maka kita telan, maka solat kita batal. Okay, jadi penilaian dia adalah berdasarkan kepada ada tak benda yang berasingan daripada benda yang dalam mulut kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu penentu kepada kita menelan makanan ataupun minuman tadi. Tapi kalau sekadar untuk rasa, memang biasanya gosok gigi memang kita ada rasa di situ. Saya lihat ia lebih kepada perkara yang dimaafkanlah dalam kedudukan tersebut. Sama yang macam isu puasa. Okay? Kadang-kadang orang tu pakai ubat gigi tertentu, pakai kita sebutkan pembersih mulut yang tertentu, dia ada kesan lama. Kan? Memang telan dari dulu tu dia rasa lah, tapi dia hanya sekadar rasa sahaja, bukan benda yang asing itu. Maksudnya ain dia ada di situ. Jadi ia dimaafkan. Okay? Wallahu a'lam. Tapi seboleh mungkin kita hilangkan pada kadarnya, tapi jangan kita berlebih-lebihan sangat lah. Kadang-kadang orang tu berlebih-lebihan sangat sampai syaitan masuk jadi was-was. Itu jadi masalah lah. Okay? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, kalau sekiranya tak ada, insyaAllah nanti kalau tak ada apa khusuran, nanti kita akan sambung berkenaan dengan sujud sahwi tu, dan ada bab yang berikutnya berkenaan dengan solat berjamaah. Itu ada penitilan dia berkenaan dengan perkara tersebut, sebab kita ada tambahan syarat-syarat sah dalam solat berjamaah. 13 rukun yang ada di dalam solat biasa yang kita bahas sebelum ni, dia ada tambahan nanti dalam solat berjamaah, dan huraian dia sebenarnya panjang. Walaupun dalam kitab kita ringkas, nanti kita akan lanjutkan berkenaan dengan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ni dan berikan kefahaman atas apa yang kita pelajari dan boleh kita sampaikan dan amalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah.